Seringkali kita mendengar di kaca televisyen mengenai pemandu mabuk serta kes-kes kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk. Namun, apakah punca mereka semua ini mabuk? Dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 90 menyatakan bahawa manusia perlu menjauhi perkara-perkara yang kotor dan keji, dan itu termasuklah arak. Apakah itu arak? Arak ialah suatu minuman yang secara asasnya dihasilkan melalui proses pemeraman, di mana ia akan diminum dan mampu menyebabkan kemabukan kepada manusia. Dari perspektif Islam, ia dianggap sebagai sesuatu yang kotor, jadi ia perlu dijauhi. Menurut statistik yang dipetik dari satu artikel dari tahun 2011 hingga 2018, secara puratanya adalah meningkat. Antara kes-kes tersebut disebabkan oleh pemandu mabuk. Satu kes yang berlaku di Lebuh Raya Sultan Iskandar, Kuala Lumpur. Penunggang motosikal ESPA dirempuh dan maut di tempat kejadian disebabkan oleh pemandu Grand Laguna, dan hasil daripada ujian saringan didapati bahawa pemandu itu memang positif alkohol, dan Ketas Siasatan juga telah dibuka berhubung dengan kes tersebut, dan perkara ini memang menyayat hati kita disebabkan oleh mangsa tersebut merupakan seorang bapa yang meninggalkan keluarganya, dan berkemungkinan keluarganya memang akan menghadapi kesukaran dalam menyara kehidupan seharian. Okey, seterusnya, apakah hukuman yang akan dikenakan kepada pemandu-pemandu mabuk ini? Okey, mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, di bawah Seksyen 45A, memperuntukkan mana-mana pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol akan didenda tidak kurang daripada RM1,000 dan tidak lebih daripada RM6,000 dan boleh dipenjarakan tidak melebihi 12 bulan. Manakala di bawah Seksyen 44(1)(a), mana-mana pemandu yang memandu di bawah pengaruh minuman yang memabukkan akan dihukum penjara tidak kurang daripada 3 tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun dan didenda tidak kurang daripada RM8,000 dan tidak melebihi daripada RM20,000. Akan tetapi, kerajaan telah meminda undang-undang tersebut kerana hukuman yang diperuntukkan sangat rendah dan kesalahan pemandu mabuk kerap kian kali berlaku. Dan buat masa sekarang, pindaan tersebut telah diluluskan dan hanya perlu ditunggu untuk digazetkan dan dikuatkuasakan dengan serta-merta. Bagi cadangan dan pendapat untuk mengatasi isu kemalangan pemandu mabuk di jalan raya, yang pertama ialah memastikan pemandu mabuk ditangkap dan dihukum. Yang kedua ialah memperketatkan garis panduan terhadap premis seperti hotel, pusat hiburan yang menghidangkan arak. Dan seterusnya ialah menggunakan media sosial untuk menyebarkan iklan tentang bahayanya memandu dalam keadaan mabuk. Pendapat saya mengenai orang yang memandu dalam keadaan yang mabuk ini, pertama, mereka mesti tidak boleh memandu dalam keadaan yang mabuk. Kerana apa? Kerana ini boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. Itu dia. Yang kedua adalah kita mesti membuat kempen kesedaran agar mereka ni berubah dan menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Semoga mereka menyesal dan berubah. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terima kasih. Kita perlulah mengambil iktibar daripada kes-kes pemandu mabuk yang telah berlaku di Malaysia, dan jangan biarkan ia terus berterusan. Justru janganlah sesekali mengambil ataupun menggunakan arak ketika memandu. Hal ini kerana ia akan memudaratkan pemandu lain yang berada di jalan raya. Bahkan agama Islam amat menitik beratkan terhadap umatnya. Janganlah sesekali memberikan kemudaratan kepada orang lain. Secara tuntasnya, semua pihak haruslah bersatu hati dan bergandeng bahu agar dapat menyelesaikan permasalahan ini, iaitu kemalangan jalan raya. Fokusnya yang berpunca daripada pemandu mabuk. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Akhir sekali, marilah kita bersama-sama mengamalkan sikap mencegah lebih baik daripada mengubati, agar permasalahan ini dapat kita sama-sama mengurangkan
dan berlarutan.